Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlif bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asfiq fahmana وقو به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين أما بعد Alhamdulillah, tamanya marilah kita sama-sama dapatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah taufiknya kepada kita semua pada malam ni. Masih lagi dapat sama-sama bertemu di alam maya untuk kita sama-sama berkongsi ilmu berkenaan dengan Al-Quranul Karim yang kita bincangkan tentang usul riwayat Qulun daripada Imam Nafi'. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datin yang merupakan pengurus kepada Qiraat Center, RH Qiraat Center yang mengaturkan program untuk kita pada malam ini, dan malam ini adalah sesi yang ke-7 ya. Sesi yang ke-7, tuan-tuan puan-puan semua, asatizah semua, muslimin muslimat bersama dengan ustaz dah kali yang ke-7. Ya, alhamdulillah. Betul kali yang ke-7. Jadi alhamdulillah hari ini 29 Mac 2021 dan kita telah pun berada bulan Syaban, dah lebih daripada separuh bulan Syaban, lebih sehari. Jadi tak lama lagi kita akan sambut bulan Ramadan insya-Allah. Sesi yang ke-7. Jadi insya-Allah untuk sesi yang ke-7 ini adalah kupasan tentang usul riwayat Qulun yang mana berbaki lagi sekali pertemuan selesai. Minggu depan insya-Allah sebelum Ramadan, jadi kita sempat habiskan usul riwayat Qulun minggu hadapan ya, insya-Allah. Untuk tajuk yang terakhir. Jadi malam ni daripada buku Wangian Syurga ini ada mungkin sempat 2 bab yang kita akan bincang malam ni. Dan sebelum daripada kita bincang usul riwayat Qulun, seperti biasa, tuan-tuan puan-puan semua, kita cuba bincang berkenaan dengan pengenalan qiraat, dan Ustaz bawa tajuk malam ni sebagai tambah maklumat kepada kita, saya bawa tajuk hubungan di antara Al-Quran dan qiraat. Di kebiasaan setiap sesi awal, Ustaz akan slot yang pertama kita akan bincang pasal ilmu qiraat, pengantar qiraat. Kita berkenalan tentang latar belakang pasal qiraat. Slot yang kedua baru kita bincang pasal usul atau kita sebut sebagai metodologi. Jadi topik ataupun tajuk yang ingin dikongsikan malam ini adalah berkenaan dengan hubungan di antara Al-Quran dan Al-Qiraat. Apa hubungan antara dua ni? Dua beradik ke, sepupu ke, saudara ke, ataupun hubungan jauh ke dan sebagainya, jiran sebelah rumah ke. Jadi kita akan tengok pandangan-pandangan ulama yang bincangkan pasal tajuk alaqah, hubungan. Hubungan antara Quran dan qiraat. Punya tajuk ini juga dibincang oleh ulama. Kemungkinan di sana ada yang mengatakan Quran ni lain, qiraat lain. Ada yang kata Quran qiraat ni benda yang sama. Jadi Ustaz bawa pandangan-pandangan ulama ya. Baik, dalam hal ini terdapat pandangan ulama yang mengatakan bahawa Al-Quran dan qiraat itu adalah berlainan. Bila sebut berlainan, Quran lain, qiraat lain. Antara satu sama lain tu. Ya, antara dua benda ni, Quran dan qiraat, dua perkara yang berlainan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam As-Suyuti. Imam Suyuti, dia sebut dalam kitabnya yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ni kitab ni berbincangan pasal ulum Quran. Ulum Quran tu maknanya pengantar ilmu Quran lah.
pengantar kepada ilmu Al-Quran. Jadi buku ini kalau tak silap Ustaz dah ada yang terjemahnya dalam bahasa Melayu kita. Jadi Imam Suyuti dia masukkan, quotekan dalam buku dia tu, dia ambil daripada pendapat atau kata-kata Imam Az-Zarkashi daripada kitabnya Al-Burhan. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ni kitab-kitab yang besar lah ni berkaitan dengan ulum Quran. Kitab kita ini kalau kita buka kitab ni dia bincang pasal Quran lah, latar belakang pasal Quran. Kita kalau ngaji Quran terus baca Quran kan. Apa benda kaitan dengan kulit kepada Quran itu. Bincang pasal Quran tu maknanya apa, ayat-ayat yang disebut sebagai makiyahnya apa, madaniyahnya apa, nasakh mansuknya, cara penurunan Al-Qurannya macam mana, sebab-sebab penurunan Al-Quran, pengumpulan sejarah pengumpulan Quran. Jadi banyak lagi perkara-perkara, tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam kitab yang bernama Ulumul Quran. Jadi pelbagai nama. Ya, ada Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada Al-Burhan fi Ulumil Quran. Okey, dia kata apa? Dia kata Al-Quran sebagaimana yang telah disebut adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita maklum semua. Quran itu adalah wahyu daripada Allah, ia turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dari Allah turun kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bawa? Jibril alaihi salam. Ya, secara beransur-ansur lah, ya, secara beransur-ansur. Ada yang diturunkan ayat-ayat panjang, diturunkan ayat-ayat pendek, dan Quran itu merupakan penerangan. Penerangan menunjukkan yang mana hak, yang mana batil, menunjukkan mana yang benar, yang mana salah, dan pelbagai. Jadi sebagai penerangan, bawa kisah-kisah, dan juga ia adalah sebagai menjadi mukjizat. Yang ini pun kita maklum, mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar ialah Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun, baik manusia ataupun jin, tak mampu untuk menandingi kehebatan, keagungan bahasa-bahasa Al-Quran. Ya. Jadi itu adalah tujuan Al-Quran diturunkan. Okey. Itu Quran, itu cerita pasal Quran. Qiraat ni pula ialah perbezaan lafaz-lafaz wahyu. Kalau sebut pasal qiraat ni apa benda? Qiraat ni perbezaan lafaz-lafaz wahyu yang Allah Taala turun, kalam Allah Taala tadi, kalam Allah Taala yang mana berbeza cara lafaz-lafaznya, sebutan-sebutannya. Lafaz-lafaz wahyu yang disebut di dalam huruf-huruf dan cara membacanya seperti apa contohnya? Takhfif, ya, takhfif ringan. Okey. Okey, tu gambar background tu. Nanti sampai situ kita sebut. Takhfif ringan. Tasydid berat. Ada yang kalau kita pernah talaki qiraat, kita akan jumpa kalimah yang ringan disebut, contohnya yakdibun. Ada yang ada tasydid, yukadzibun. Itu ada ringan, ada tasydid, ada takhfif, ada tasydid. Dan selain kedua-duanya, banyaklah kalau kita belajar pasal metodologi, itu semuanya adalah cara nak sebut lafaz-lafaz Al-Quran, lafaz-lafaz wahyu. Dan ia dimestikan dengan talaki, sampai pada talaki. Mesti mendapat ilmu tersebut secara talaki. Seperti orang yang dalam gambar tu bertalaki. Tu zaman Ustaz yang waktu Ustaz usia dah lama lah. Sekarang muda, yang tu dah lama sikit. Gambar lama kan, bergambar lama orang lama lah. Itu dengan yang almarhum Syekh Ustaz yang di Mesir, almarhum Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani. Yang belakang tu gambar kecil tu, gambar kartun tu, nak tutup background tu je. Dia tak berapa cantik nak pamerkan. Okey. Jadi alhamdulillah, tu kaedahnya dengan talaki, ya, dan musyafahah. Syekh ni buta ni, Syekh ni. Tapi buta dia salah sikit pun dia dah tahu. Salah sikit dia dah tahu.
Dan dia pantang. Kalau time orang lain talaki, ada yang menegur, dia pantang betul. Ada orang sebelah kan, sebelah kita, belakang kita, dengar kita baca, kita tersilap. Kiri tegur, kanan tegur, dia pantang. Pantang maksudnya apa? Dia tak boleh. Dia tak boleh apa dia cakap. Kau nak mengajar ke, aku mengajar. Kalau kau nak mengajar, kau duduk sini, aku bangun. Dia terus bangun. Dia terus bangun. Kena pujuk pula suruh duduk. Itu kaedahnya lah. Kita tak boleh lah ya. Kalau dah ada guru itu yang sedang mengajar, kecuali guru tu tidur. Kalau guru tu tidur, bolehlah kita tegur-tegur salah tu. Ataupun kita cuba tanya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita guru tu tak tidur, bagi peluang pada dia mengajar. Okey. Kerana apa? Kenapa mesti dengan talaki dan musyafahah? Kerana qiraat tak boleh dihukumkan melainkan dengan pendengaran dan musyafahah. Kita tak boleh nak sebutnya secara akal fikiran kita. Mesti kita dapat baca mengikut apa yang diajarkan oleh guru kita secara talaki dan musyafahah. Bagaimana disebut oleh guru kita, begitulah kita sebut, ya. Itu maknanya qiraat. Okey. Itu siapa yang kata? Az-Zarkashi. Dr. Muhammad Salim Muhaisin pula, dia memberi reaksi yang berbeza dan berpendapat. Ini Dr. Muhammad Salim Muhaisin. Ini ulama mutaakhirin. Pandangan dia agak berbeza. Ni Dr. Muhammad Salim Muhaisin ni dia banyak menulis buku-buku qiraat. Ya, dalam bahasa Arab lah. Ya, banyak dia menghasilkan penulisan-penulisan pembincangan pasal ilmu qiraat. Katanya bahawa Al-Quran dan qiraat ialah dua hakikat. Dua benda dengan satu makna. Dua hakikat, satu makna. Bersandarkan kepada takrif Al-Quran. Kenapa dia kata dia memberi satu makna? Kerana dia merujuk kepada takrif Al-Quran. Merujuk kepada kalimah Al-Quran itu kata nama terbitan yang mana memberi makna bacaan. Quran bererti bacaan. Qara'a yaqra'u qira'atan Quranan. Jadi ia bermaksud bacaan. Manakala qira'at adalah kata jamak daripada qira'atun. Jadi benda yang sama, dua hakikat makna yang sama. Quran bacaan, qiraat bacaan-bacaan. Maka kedua-duanya adalah dengan satu makna. Itu bagi pandangan Dr. Muhammad Salim Muhaisin. Tapi kalau yang tadi dia cuba mengasingkan. Quran lainlah, qiraat lain. Ya. Okey. Baik. Ringkasnya yang ni sama. Kalau kita lihat pula sambungannya, dia bersandarkan juga kepada hadis-hadis di mana perintah Allah kepada Rasulnya agar baginda baca Al-Quran kepada umatnya atas 7 huruf. Dia nak kuatkan pendapat yang kata dua hakikat satu makna tadi, merujuk kepada hadis-hadis yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi baca Quran dengan 7 huruf. Ya. Dan dia membuat kesimpulan daripada pandangannya bahawa semua hadis-hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW bukti jelas tidak ada perbezaan antara Quran dan qiraat, tak ada beza. Sebab apa? Sebab dua-duanya adalah wahyu Allah. Allah Ta'ala perintah Nabi baca Quran 7 huruf. Okey, baca Quran pada umat dia 7 huruf. Maknanya tak ada beza antara dua perkara tadi, Quran dan qiraat, kerana kedua-duanya adalah wahyu Allah yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pandangan dia, pandangan Dr. Muhammad Salim Muhaisin. Okey. Lain lagi pendapat ataupun kita dengar pandangan Dr. Sya'ban Ismail. Ini pun ulama yang tersohor dalam ilmu qiraat. Dalam penulisan ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, katanya dia ulas apa pandangan yang disebut oleh
Az-Zarkashi tadi yang menunjuk kepada Quran lain, qiraat lain. Kan kita dah sebut tadi. Sebab dia mendefinisikan Quran lain. Qiraat ada definisinya tertentu. Jadi Dr. Syahban cuba buat ulasan. Sekiranya Zarkashi memaksudkan dengan perbezaan tersebut sebagai perbezaan yang ketara. Kalaulah katakan Quran qiraat tu okey, dia berbeza, tapi kalau katakan dia berbeza yang amat sangat, perbezaan yang ketara, aku tak bersamanya. Maknanya Dr. Syahban Ismail tak sependapat dengan Az-Zarkashi. Sebab antara Quran dan qiraat adalah bukannya satu perbezaan yang ketara. Sebab apa? Qiraat sahihah, qiraat yang sah, yang betul, yang diterima oleh umat Islam adalah satu juzuk daripada Quran. Satu juzuk mana sebahagian daripada Al-Quran juga. Maka kedua-duanya, Quran dengan qiraat itu merupakan ikatan yang kukuh. Ada ikatan, ada kaitan yang kuat. Ya, seperti ikatan apa? Sebahagian dengan induk. Sebahagian dengan yang induk yang atasnya. Kalau kata Quran, ada pecahannya qiraat. Jadi ada kaitan juga, ada pertaliannya juga. Bukan kata dia adalah suatu yang terasing atau yang terpisah, yang jauh atau perbezaan yang amat ketara. Itu ulasan Dr. Syahban Ismail. Okey, lagi dia kata, panjang lagi. Boleh jadi ini maksud Zarkashi. Ini kita ambil maklumatlah apa yang pandangan ulama ya. Ustaz cuba share pada tuan-tuan semua. Boleh jadi ini maksud Zarkashi. Ini bagaimana ulama ya. Bagaimana ulama dia cukup beradab. Dia cukup bersopan dengan sesama mereka. Kamu ni tak betul. Salah pandangan kamu ni, teruk sangat, sesat, sesat barat dan sebagainya. Itu bukan cara dia. Dia ada lagi cara adab dia. Walaupun dia tak setuju dengan pandangan Zarkashi, dia akan sebut boleh jadi ini maksud Zarkashi. Dia nak cuba dekatkan dengan pandangan dia. Dia kata mungkin boleh jadi ini maksud Zarkashi. Dan aku tidaklah mengingkari kemasukan Al-Quran dengan qiraat. Aku tak ingkar nak katakan Quran dengan qiraat itu satu benda yang sama kerana ikatan antara keduanya terlalu kuat. Bukan nak tolak Quran lain, qiraat lain. Sebab apa? Ada ikatan antara duanya tu terlalu kuat. Sekalipun ada ikatan kukuh, walaupun ada kaitan yang kuat, tapi perbezaan tetap ada. Ini Dr. Syahban cuba bagi respon. Agak-agaknya ini maksud Imam Zarkashi. Yang kata Quran lain, yang kata qiraat lain tu sebenarnya dia bukan bermaksud perbezaan yang ketara, tetapi tetap ada perbezaan, sekalipun ada ikatan, tapi perbezaan itu tetap ada. Kalau nak katakan ada kaitan, tapi ada juga perbezaan. Dengan makna setiap daripada keduanya berbeza dengan yang lain. Okey? Dan ikatan yang terjadi antara dua-duanya itu tidaklah menjadikannya sesuatu yang sama. Walaupun ada ikatan, persaudaraan lah misalnya, tapi tetap berbeza. Mungkin perbezaan dari sudut apa, kalau kita kata saudara, bukanlah kata satu badan yang sama, tak. Tetapi dua badan yang berbeza tapi tetap ada kaitan. Maka Al-Quran ni hanyalah susunan kalimah-kalimah dan lafaz-lafaznya. Qiraat pula hanyalah lafaz dan tuturannya, penuturannya macam mana, sebutannya macam mana. Jadi perbezaan antara ini dan itu adalah jelas dan nyata. Maknanya Quran hanyalah satu susunan kalimah-kalimah, ayat-ayat, surah, juzuk habis sampai 30 juzuk ya, dan lafaz-lafaznya. Kalau qiraat pula hanyalah dari segi lafaz-lafaz dan cara sebutannya. Ya, kalau ada kalimah saja tak dilafaz, tak jadi apa-apa juga. Maknanya ada kalimah, ada lafaz. Yang lafaz itu adalah qiraat, yang tertulis itu adalah baratnya sebagai Quran. Jadi tetap ada kaitan tetapi bukan benda yang
yang sama. Itu sebagai ulasan Dr. Syaban. Jadi tak mungkin dan qiraat dua hakikat yang sama. Dia ulas lagi Quran dan qiraat ni tak mungkin benda yang sama. Sebab qiraat dengan pelbagai yang jenis tidaklah meliputi kalimah-kalimah Al-Quran semuanya. Kalau kita katakan qiraat dengan bermacam-macam jenisnya, dia taklah meliputi kalimah Quran semuanya. Bukan setiap patah Quran itu semuanya ada qiraat. Tak. Bahkan terdapat pada setengah lafaz saja. Kalau kita tengok Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim tak ubah, Alhamdulillahirabbil alamin tak ubah, Ar-Rahmanirrahim tak ubah. Maliki Yaumiddin, Maliki. Ada yang Maliki, ada yang Maliki. Kan? Lagi ihdinas siratal mustaqim, huruf kalimah as-sirata. Maknanya lafaz tengah-tengah lafaz sahaja. Maka bagaimana nak dikatakan dua perkara itu hakikat yang satu? Tak boleh. Ya, ini nak cuba sebut bahawasanya Quran dan qiraat ni tak boleh nak dikatakan hakikat yang sama. Okey, itu satu, poin satu. Poin yang kedua, dikatakan takrif qiraat dikemukakan meliputi qiraat mutawatir yang sahih dan juga syadzah. Bila definisikan qiraat, ia merangkumi qiraat yang mutawatir, yang sahih dan juga yang syadzah. Ulama ni semuanya bersepakat tak sah kalau kita baca Quran dengan qiraat syadzah. Tak boleh kita dalam solat kita baca qiraat syadzah. Tak sah solat kita. Ya, kenapa tak berkumpul, tidak mencakupi semua rukun-rukun qiraat yang sahih. Maka qiraat yang hilang rukun yang utama, yang tak bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita kata tak mutawatir, ya, maka tidak sah kita itlakkannya sebagai Quran. Kalau katakan qiraat yang syadzah, kita tak boleh nak kata dia adalah Quran, tak boleh. Sebab dia bukan termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran yang boleh dibaca dalam solat. Tak boleh. Jadi sebab itu dia tak boleh dikatakan dua hakikat yang sama. Okey. Dan tidak sah membacanya, sedangkan takrif Quran, kalau lihat kepada takrif Quran pula, innahu manqulun ilaina bitawatur. Maksudnya bagaimana boleh dikatakan Quran dan qiraat itu adalah perkara yang satu, sedangkan tak mencakupi qiraat yang tidak sahih. Maknanya definisi kepada Quran adalah menunjuk kepada ianya dinakalkan kepada kita secara mutawatir. Itu maknanya Quran. Sedangkan qiraat tu dia lebih umum. Qiraat ni meliputi semua jenis, berbagai-bagai jenis bacaan. Yang sahih pun termasuk, yang syadzah pun termasuk. Itu definisi kepada qiraat. Maka realitinya kedua-duanya adalah tidaklah berbeza secara ketara dan tidaklah juga boleh bersatu sebagai satu hakikat. Bahkan dua-duanya merupakan ikatan yang kukuh sebagai ikatan sebahagian dengan induk. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai perkongsian tentang latar belakang ilmu qiraat pada malam ni yang Ustaz bawa ialah apa pandangan ulama yang menyebut tentang hubungan antara Quran dan qiraat. Maka jelas di sini kita faham bahawasanya ulama mereka berbeza pandangan. Ya, ada yang kata ia adalah Quran lain, qiraat itu lain. Dan ada yang cuba merapatkan bukanlah perbezaannya yang amat ketara, tetapi dia tetap ada hubung kait yang rapat. Hubung kait yang rapat yang mana tak boleh disatukan, tetapi ada ikatan yang kukuh antara dua perkara ini, ya, antara Quran dengan qiraat. Itulah, dan perbincangan ini mungkin agak nak kata tinggi pun taklah tinggi sangat, tapi ia dibincangkan dalam ilmu qiraat. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat, ya, pada malam ini, insya-Allah. Okey, baik. Kita akan sambung perbincangan tentang metodologi, tentang usul riwayat qaulun pada malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh bagi beberapa contoh qiraat yang syaz tak?
Qiraat yang syadzah. Qiraat yang syadzah kalau kita nak tengok contoh lupa, dalam surah Fatihah pun ada yang baca malaka. Maliki yang baca malaka. Dan ada lagi qiraat kalimah-kalimah yang lain. Lupa. Nanti kalau datang balik Ustaz sebut ya. Sebenarnya ada contoh satu kalimah tu. Satu ayat. Nanti Ustaz cuba recall balik ya. Kalau dalam Fatihah itulah yang saya ingat pada ayat yang keempat ada pembincangannya. Dan kalau kita nak tengok contoh-contoh qiraat syadzah, kalau tuan-tuan dan puan boleh dapatkan qiraat yang bernama Al-Muyassar. Kitabnya kitab Quran yang dia buat qiraat 14. Qiraat 14. Kalau ada kitab tersebut boleh refer kepada tu, yang tu memang ada dicatatkan tentang qiraat syadzah. Dan dalam buku Al-Buduruz Zahirah yang terbaru pun mungkin rasanya ada. Ustaz ada duduk di bilik mana? Ustaz, Okay. bermakna Nanti kalau Ustaz tanya. Ya? okey, bermakna qiraat yang mutawatir ni dikira sebagai samaah dengan asyarah sahaja dan selebihnya tu kita consider dia sebagai syaz ke macam mana? Betul. Qiraat yang mutawatir adalah qiraat yang mana daripada Thariq Syatibi, daripada Thariq Ad-Durrah dan daripada Thariq At-Tayyibah. Daripada Thariq At-Tayyibah. Jadi lain daripada 7 qiraat ataupun 10 qiraat ini, dia adalah dihukum sebagai qiraat syadzah. Kenapa? Kerana dia tak mencakupi rukun-rukun qiraat yang kita telah bincang sebelum ini. Rukun qiraat apa? Ada 3 kan. Ada yang tak cukup, ada yang tak bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mana bertentangan dengan kaedah bahasa Arab. Jadi kerana bila gugur salah satu daripada rukun qiraat, maka dia dianggap sebagai qiraat syadzah. Okey, boleh ingat ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah biasa dengar ayat yang dibaca apa? Fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu ayat yang qiraat yang mutawatir lah. Tapi qiraat syadzah yang baca apa? Famdu ila dzikrillah. Kalimah fas'au dia baca famdu ila dzikrillah. Jadi itu tak bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nampak maknanya hampir-hampir sama, famdu ila dzikrillah. Maka pergilah kepada mengingati Allah, fas'au, maka bersegeralah pada mengingati Allah. Jadi walaupun nampak maknanya tidaklah bertentangan sangat ya, tetapi tak bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Dan banyak lagi lah kalau kita lihat dalam apa ni, dalam Quran yang saya sebut tadi, qiraat syadzah, Quran 14 tadi, qiraat 14. Betul. Kak Ros, terima kasih Kak Ros. Ya. Hasan Al-Basri, Ibn Muhaisin, Al-Yazidi, Asyambud. Jadi itu nama-nama qiraat yang syadzah. Jadi kalau dapat belajar yang itu lagi hebatlah. Tapi kenapa kalau dia tak mutawatir Ustaz, tapi kenapa kita dikeluarkan juga ya? Kenapa dikeluarkan juga? Kenapa maksud macam dikeluarkan juga tu? Maksudnya dibincangkan jugalah, dimasukkan sebagai, yalah ada yang mengkajinya jugalah. Dibincangkan juga sebab dia adalah ilmu juga.
dibincangkan sekurang-kurangnya kita tahu ini qiraat syadzah. Kita bincang yang tak betul supaya kita tahu itu tak betul. Jadi dengan di situ dia lagi meyakinkan kita yang ni adalah yang betul. Kalau orang bawa lagi yang lain, yang syadzah tu kita dah tahu, oh ini dah dibincang dalam qiraat syadzah. Seperti kita kata hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang mana tidak sahih, kenapa dibincangkan juga? Tujuannya kita nak tahu. Kalau contohnya hadis yang maudhu' khususnya, kenapa dibincangkan ataupun disebarkan? Hadis maudhu' itu kena tujuan. Atas tujuannya untuk memberi tahu, mengkhabarkan ia adalah maudhu'. Tapi kalau tujuan macam hadis, kalau kita cerita tanpa kita memberi ulasan ini adalah hadis maudhu', itu tak boleh. Seolah-olah kita telah menyebarkan sesuatu yang dusta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diterangkan, disebarkan dan dijelaskan ini adalah hadis maudhu'. Kenapa buat gitu? Kita nak orang-orang betul-betul tahu yang ni tak boleh pakai hadis ni. Jadi qiraat syadzah dibincangkan juga sebab untuk ilmu lah. Ya, ilmu. Tapi untuk beramal tak boleh. Nak beramal tu tak boleh dalam bacaan lah, dalam bacaan ibadat solat kita tak boleh. Tak sah solat. Ya. Okey ya. Baik. Kalau ada lagi boleh tanya. Kita tengok yang ke-9, bab naqal. Ya, bab naqal. Bab naqal, maksud naqal ni adalah bab ini ialah memindahkan. Pindahkan baris hamzah kepada huruf mati. Pindah. Dia ada baris. Huruf tu hamzah ni ada baris. Hamzah ada baris, dia pindahkan kepada huruf yang mati sebelumnya. Jadi hamzah ni orang yang baik, pemurah. Jadi dia berkorban untuk yang si mati. Okey, bila dia pindahkan baris, maka dia dah tak ada baris. Jadi dia dah dibuanglah, dihilangkan terus. Okey. Baik. Tu pindah ya, naqal. Naqal maksud apa? Pindah. Bagi riwayat Qaulun, dia ada 3 kalimah sahaja yang dibaca dengan naqal. Tak susah, Qaulun tak susah. Kalau yang banyak naqal ni, imam yang banyak naqal ni yang masyhurnya adalah Imam Warash lah. Imam Warash, nanti kita belajar Warash lagi makin nampaklah Warashnya. Tapi Qaulun dia cuma 3 kalimah saja yang dibaca dengan hukum naqal. Iaitu yang pertama, boleh tengok kalimah al-ana. Ini dalam surah Yunus ayat 51 dan juga ayat yang ke-91. Kalimah al-ana. Okey. Kalau kita tengok dalam kalimah ini, dalam ayat ya, ayat yang 91 misalnya, kita naqalkan. Bermakna naqal? Pindah. Pindah baris hamzah. Baris hamzah kepada lam. Bila dah pindah, kita pun hadaf. Hadaf tu maknanya apa? Hadaf tu maknanya buang. Buang huruf hamzah tersebut. Okey? Buang huruf hamzah tersebut. Jadi tu tetap kita panjanglah. Ambil yang panjang dulu, nak cerita yang panjang ni dulu. Lana. Senang je. Ya, hidupkan lam. Lam tu mati asalnya. Tadi kalau kita baca haf, matikan lam. Ana. Buku Wang Yang Syurga muka surat 39. Terima kasih. Ramai yang bantu Ustaz ni, alhamdulillah. Tak panggil banyak backup. Okey. Panjangan 6 ya. Lana, spotting lah. Spotting. Backup, tolong mesej.
Jadi tak susah ya. Alana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Okey, satu. Kemudian, baik, tengok perhatian. Ini cerita panjang sikit lah. Kita uraikan dulu. Pada lafaz ini, berhimpun dua hamzah. Iaitu ada hamzah istifham. Kalimah al-ana ni, baik perhatian, kalimah ini, dia ada hamzah istifham depannya. Yang awal-awal tu, dia panggil hamzah istifham. Apa hamzah istifham? Kita dah belajar sebelum ni. Istifham, hamzah pertanyaan kan. Memberi makna adakah. Dan selepas daripada hamzah istifham, ada hamzah wasal. Ada istifham, ada wasal. Hamzah wasal selepas istifham yang ada kepala sod atasnya. Ya. Ulama qurra khilaf cara sebutannya. Ulama dia khilaf, berbeza cara bacaannya. Setengah daripada mereka ibdal. Ibdal maknanya apa? Tukar. Tukarkan hamzah wasal yang kepala sod tu, tukarkan hamzah wasal jadi huruf mad. Jadi alif. Jadi alif. Jadi kalau kita tengok yang ni. Okey, nampak tak? Ada alif. Ada alif. Ini. Yang alif ni. Mana kepala sod? Sod tu dah hilang lah. Sebab dia kata kena tukar. Tukarkan jadi mad, jadi alif. Dia sebenarnya sepatutnya ada hamzah wasal. Sepatutnya ada kepala sod atas alif. Tetapi dia telah ditukar menjadi huruf mad, iaitu alif. Maka hilanglah kepala sod tu, tinggal alif. Dan diletakkan tanda panjang kerana nak menunjukkan bacaannya 6 harakat. Okey, ini adalah setengah qira'. Okey. Setengahnya, sebahagian daripada ulama qurra' yang lain pula, dia bukan ibdal, dia tak baca ibdal. Dia tashil. Tashil. Ana. Kalau kita hafz kan, boleh baca ibdal yang kita sebut sebagai mad lazim, kalimi mukhaffaf kan. Al-ana dan al-ana. Itu tashil. Al-ana. Okey. Baik. Okey, silakan. Silakan. Apabila diibdalkan kepada mad, maka dipanjangkan hamzah istifham 6 harakat. Kalau kita dah baca ibdal kepada mad, maka kita panjangkan hamzah istifham 6 harakat. Macam sebut tadilah. Kenapa? Disebabkan terjadinya dua sakin, dua huruf mati. Ada alif mati, lam mati. Bila ada dua mati, maka itu yang menjadikan panjang mad itu 6 harakat. Hanya kan 6 harakat. Okey. Macam ni. Nampak tak? Asalnya begini. Hamzah wasal. Tukarkan jadi alif. Panjangkan 6 harakat. Dan Imam Qalun pindahkan bari hamzah, bagikan kepada lam. Ya, panjangkan 6 harakat. Baik. Manakala bagi wajah tashil, hamzah istifham tak boleh dimatkan. Tak, jangan panjangkan. Jangan panjang al-an, tak boleh. Terus saja. Al-an. Alana. Alana. Dua wajah tersebut boleh dibaca semua qurra'. Dua wajah yang mana? Ibdal boleh, tashil pun boleh. Cuma Hafs tetap matikan lam. Qalun dah hidupkan lam kerana hukum naqal. Okey?
Baik. Ustaz, Ya. boleh ulang balik macam mana bunyi tashil tu tak? Sebab saya macam dengar ke ha. Boleh. Al-ana, al-ana, al-ana. Okey, itu tashil. Kalau ha, ana, ana, itu ha. Bila kita dah rasa sampai ke pangkal halqum, ana, itu ha. Al-ana, itu kita lalu je. Al-ana, alana, alana. Tu belum sampai ha. Mana antara dua lah, antara bunyi ha dengan hamzah. Ada yang bagi definisikan begitu nak mudah faham. Kita sebut tu hamzah pun bukan, huruf ha pun bukan. Kalau hampir-hampir macam ha, itu yang dikatakan tashil. Kalau dah betul-betul jadi ha, itu dah bukan tashil lagi. Itu dah tukar jadi ha. Kalau kata macam dengar seakan-akan ha, seakan-akan ha. Jadi belum ha lagi. Maka itu tashil. Macam Ustaz buat contoh sebelum ni kan. Baik, baik. Itu tashil. Daun, daun. Itu tashil. Kalau kata baik, baik. Dahun, dahun. Itu dah bukan tashil lagi. Itu dah Clear ha. tukar jadi huruf ha. Boleh? Kita sebut tu kita lalu itu. Senang je. Ya, tashil. Ustaz, Sebab boleh ha dengarkan ni, ya. Boleh dengarkan saya punya tashil saya tu salah atau betul tak? Kejap Ustaz kena volume Ustaz. Okey, cuba. Al-ana, al-ana, Sekali lagi. al-ana. Okey, betul lah tu. Itu dah tashil lah tu. Tapi saya Cuba buat macam ha. tak ke ha pula. Seram saya. Memang tak nak bagi. Kita tak nak bagi ha. Cuba buat jadi ha betul-betul ha. Ahal-ana. Kita buat betul-betul ha. Itu kita tak nak. Ya. Yang tu tak boleh. Yang first tadi boleh. Kalau Sebab sebut yang first tadi, sebab yang first tadi dia tak macam mana? ke ha tapi dia macam ke a tapi a yang direndahkan lagi macam tu. Siapa nak suruh jadikan ke ha? Tak ada cakap pergi kepada ha. Tak ada. Sebab tadi antara hamzah ke ha kan? Itu nak mudah faham. Nak mudah faham. Dia tashil ni dia takrif kepada tashil ialah satu sebutan antara hamzah dengan mat. Hamzah dengan mat. Kalau makhraj mat mana? Jauf. Rongga. Antara tu. Tapi kita masalahnya orang kita ni susah nak sebut tashil. Jadi senang cakap, jangan sebut hamzah, jangan sebut ha. Baru dia faham. Baru nampak. Kalau kata antara jangan sebut hamzah, jangan sebut ha. Jadi antara dua-dua tu. Jadi nak suruh senang faham je. Tapi ada juga Ustaz pernah terbaca dalam buku, tapi tak ingat buku Arab juga, ada yang mentarifkan kepada tashil itu sendiri, tapi ini agak gharib lah, agak terasing lah pada definisi tashilnya antara hamzah dengan ha. Ada yang sebut begitu. Tapi kebanyakan dalam buku-buku tajwid dalam mentarifkan tashil itu satu sebutan antara hamzah dengan huruf mad. Alif, waw, ya. Jadi antara tu. Boleh. Jadi jangan fikir saya sebut tak macam pergi ha pun. Siapa yang suruh pergi ha? Tak perlu pun pergi ha. Ya. Okey. Boleh. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Okay, sama. Baik. Dua wajah ni boleh bagi semua qurra. Apa dua wajah ni? Ibdal boleh, tashil pun boleh. Ditambah satu lagi. Ditambah satu wajah lagi bagi riwayat kolum pada lafaz ini, iaitu
dibaca dengan qas. Qas apa makna? Qas tu maknanya 2 harakat pendek. Pendek hamzah istifham bila diibdalkan kepada alif. Jadi kita baca pendek je, 2 harakat je. Alana. Yang awal tadi panjang 6. Alana itu 6. Yang ni boleh 2. Alana. Bermakna berapa wajah? 3 wajah. Bagi siapa? Bagi Qalun. Kalau hafs kita berapa? Hafs kita 2 saja. Ibdal, tashil. Qalun boleh 3. Ibdal 6 harakat. Ibdal 2 harakat. Tashil. Boleh 3 wajah. Baik. Selesai. Itu yang pertama. Baca mana dulu Ustaz? Ya. Baca yang mana dulu? Wajah mana? Oh, wajah mana dulu? Baca wajah ibdal dulu. Ibdal. Ibdal dulu. Ibdal 2 ke 6? Baca ibdal 6 dulu. 6. Lepas tu 2 harakat. Lepas tu tashil. Tapi tak kisah pun. Dua dulu pun tak ada masalah. Tapi kalau merujuk kepada Al-Qurannya, dia lebih raikan kepada 6 harakat. Ya? Ni wajah-wajah ikhtiari, wajah boleh pilih. Okey. Terus kita pergi kalimah yang kedua. Iaitu bagi Qalun 3 kalimah yang dibaca naqal, ini kalimah yang kedua ya. Ada, ini surah An-Najmi. Kalau hafs kita akan baca macam mana? Adanil ula. Adanil ula ayat 50. Ayatnya wa annahu ahlaka adanil ula. Itu dah maklumlah rasanya, semua dah tahu cara bacaan hafs macam mana kan? Hidupkan nun baris di bawah. Nun itu daripada nun tanwin. Baik, kita tengok Qalun macam mana. Qalun dia naqalkan. Makna naqal ialah pindah baris hamzah kepada lam. Kita pindahkan baris hamzah kepada lam, ya, beserta kita kena idghamkan adan. Tengok adan tu ada tanwin baris 2. Baris 2. Kita hafs kita tak baca idgham, kita izhar. Sebab tu nun tu keluar. Nun tu dihidupkan. Adanil, adanil, sebab kita baca izhar. Tapi kalau Qalun dia baca idgham. Adal. Dia nak masuk lam tu. Adal. Okey, masuk ke lam, lu dah berbaris. Tadi mati kan? Ni mati lam. Ini berbaris. Adallu. Cuma soalannya hamzah ni macam mana? Hamzah dia kasih baris dia pada orang. Dia kasih baris dia pada lam, tapi dia tak nak apa? Tak nak digugurkan. Dia kasih tapi dia tetap nak ada dekat situ juga. Tapi dah jadi matilah. Dia jadi mati. Kerana dia dah tak ada baris, dia dah bagi pada lam, dia jadi mati. Adallu la. Adallu la. Ya. Adallu la. Maksudnya tak susahnya nak baca. Wa annahu ahlaka adallu la. Kita tak baca lu la, tak begitu. Lu la, matikan hamzah. Boleh. Ini tempat yang kedua. Wa annahu ahlaka adallu la. Jadi situ wa annahu tu maklumlah dia maksilah tawilah, boleh 2 boleh 4 harakat. Itu kalimah kedua. Ketiga. Ada 3 kalimah ya, ada 3 kalimah. Kalimah ketiga ialah dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-34. Kalimah ini kalimahnya disebut ridaan. Ridaan. Bacaan Qalun
dia baca pindahkan baris hamzah kepada huruf dal dan hamzah itu dihadzafkan. Jadi ridan. Tapi bila kita waqaf jadi mad iwad. Rida, dua harakat. Rida. Tapi yang ni dia dah siap tulis begitu. Dia dah tulis rida. Ridan. Yusaddiquni. Jadi dia dah siap buat gitu. Kalau kita tak ingat pun kalimah ini yang di antara yang dinafalkan, tak ada masalah sebab kalau kita talaki dengan menggunakan Quran Qalun, dah siaplah, ya? Dah dia siap tulis macam ni. Ini yang bawah tu adalah Qalun punya Quran. Wa akhi, ya, yang tulisan warna pink tu. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i ridan yusaddiquni. Ridan yusaddiquni. Kalau berhenti, fa'arsilhu ma'i rida. Itu kalau kita waqaf. Okey. Senang je yang ini. Baik, habis tentang apa? Hukum bab yang kita bincang tadi, naqal, pindah baris. Okey, senang je. Kalau waras tu panjang ceritanya. Okey, baik. Terusnya yang ke-10. Bab al-izhar dan al-idgham. Bab izhar dan idgham. Kalau yang dah pernah ikuti yang qiraat hamzah, kita pun juga dah bincang izhar dan idgham. Ceritanya hampir sama. Dalam bab ini akan dijelaskan bahagian-bahagian yang dibaca dengan izhar. Izhar maknanya jelas, nyata, terang, dan bahagian dibaca dengan idgham, memasukkan huruf pertama dalam huruf kedua. Bagi riwayat Qalun berbeza dengan riwayat Hafs. Kita hanya bincang yang berbeza sahaja. Manakala tempat-tempat yang tak dibahaskan di sini, yang kita tak ceritakan di sini, ia menunjukkan bacaan Qalun tempat tersebut sama seperti riwayat Hafs. Jadi pembincangannya tak panjang kerana banyaknya adalah sama. Hanya tempat tertentu atau keadaan tertentu sahaja yang berbeza antara Qalun dengan Hafs. Okey. Baik, pertama. Dalam surah Al-A'raf ayat 176. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Tiba-tiba ada sabdu dekat tu, tak tahu kenapa ada problem apa. Muka surat 41. Kalau nak rujuk kepada buku Ustaz Wangian Syurga, boleh tengok muka surat 41. Okey. Kita biasa berhenti kan pada yalhas, abaikan tanda sabdu tu, ada nampak ada sabdu tengah-tengah tu, sabdu tak tahu tiba-tiba terkeluar situ. Abaikannya tu. Okey, baik. Okey, silakan. Au tatrukhu yalhas, bila berhenti tak ada masalah. Kita berhenti yalhas, kita matikan sa, yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Okey, kalau kita ini surah Al-A'raf. Tuan-tuan, kalau buka Quran surah Al-A'raf boleh tengok di halaman yang ke muka surat apa ni, ayat yang ke 176. Okey, halaman yang ke 173. Akan jumpalah 173 di situ. Okey. Jadi yang sabdu tu sebenarnya duduk pada huruf dal, tak tahu kenapa dia tolak ke situ. Okey, mungkin kerana Ustaz dah besar-besarkan form tu dia lari. Baik, tak apalah, terus.
Dan ayat ini, Ustaz tunjuk dulu ayat-ayatnya. Lepas ni kita tengok hukumnya bacaan macam mana. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Ini surah Hud ayat 42. Jadi ambil catatan dalam surah Al-A'raf 176 dan juga surah Hud ayat 42. Surah Hud. Jadi apa bacaannya atau bagaimana bacaan untuk riwayat qaulun? Dua tempat ini yang kita dah tunjuk tadi, yalhad dhalik dengan irkam ma'ana harus dibaca dua wajah. Qaulun boleh dua wajah, iaitu izhar boleh, idgham pun boleh. Kalau kita baca qaulun, nak izhar pun betul, idgham pun betul. Jadi kalau baca tak sengaja dengan izhar, betul juga. Kalau baca tak sengaja dengan idgham, betul juga. Itu kalau baca qaulun. Tapi kalau baca hafs, baca dengan izhar di sini surah Hud, salah. Kalau baca ya bunayya irkab, bunyi qalqalah, ya bunayya irkab ma'ana, salah. Sebab kita kena idgham kan. Jadi kalau qaulun boleh, izhar boleh. Jadi kalau izhar kita baca irkab, bunyilah qalqalah tu, irkab ma'ana. Kalau idgham, irkam ma'ana, masukkan ba dalam mim. Yang ini pun sama. Kalau izhar, letak lidah pada huruf sa dulu, yalhas. Betul-betul di situ, betul-betul di makhraj sa, baru sebut dhalik. Tempat yang sama. Tapi kena selesaikan sa dulu. Yalhas dhalik. Yalhas dhalik. Itu izhar. Kalau idgham, yalhadzalik, lagi senang idgham. Yalhadzalik. Okey. Baik. Kedua, surah Al-Baqarah ayat 284. 284, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Itu bacaan kita hafs. Tapi qaulun dia baca macam ni. Pada tempat ni dia baca dengan huruf ba idgham dalam mim. Ba idgham dalam mim. Dan perlu kita tahu di sini ada farsi huruf. Di mana qaulun dia baca matikan huruf ra. Bagi qiraat Nafi' dia matikan huruf ra, fayaghfir matikan ra. Fayaghfir matikan ra dan izhar. Yang ini izhar. Fayaghfir, dari mana kita tahu izhar? Ada tanda mati. Ingat, kalau ada tanda mati menunjukkan huruf itu kena izhar. Kena jelas. Kena sebut hurufnya pada makhrajnya. Fayaghfir, selesai ra. Fir, liman, baru sebut lam. Fayaghfir liman yasha' wa yu'adzim. Sini kena idgham. Wa yu'adzim man yasha'. Bezalah dengan hafs kita hidup ba wa yu'adzibu man yasha'. Okey. Tu buat catatan untuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-284 dah penghujung surah Baqarah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini mana-mana tempat dalam Quran, banyak sangat ya. Dalam Quran di mana huruf zal bertemu dengan ta. Zal tu mati ya. Sini tak nampak, yang mana ada atasnya sikit tu, itu mati tu. Dengan ta. Ittakhadtu, ittakhadta, tak kisah dhamirnya mutakallim ke mukhatab ke, maknanya menunjukkan aku ke. Ittakhadtu, ittakhadta, ittakhadtum, attakhadtum, semuanya zal mati bagi hafs. Maknanya kita kena sebut jelas huruf zal. Hujung gigi. Lattakhadta, akhadtum, akhadtu. Dia tak pernah baca tanpa kita selesaikan makhraj zal. Kita boleh sebut huruf ta ya, kena selesaikan dulu. Baik, itu kalau qaulun
Kolon dia kena masukkan, kena idghamkan zal dalam ta. Nampak tak? Ini ittakhadh. Kalau baca kolon, nampak zal dah tak ada tanda mati. Dah ada tanda sabdu. Terus sebut huruf ta. Ittakhadtu. Ittakhadtu. Ini lagi senanglah rasanya. Kalau kita ambil contoh yang ni, ittakhadtu, ittakhatta, ittakhadtum, attakhadtum, lattakhatta, afattakhattum, akhadtu. Semua senang je. Kita terus sebut, fokus kepada, tuju terus kepada huruf ta. Tuju kepada huruf ta, ya. Okey. Okey, baik. Silakan. Ini contoh dia. Kalau tengok sini, ini Quran Hafs. Oh, ini Hafs. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadh. Selesai dah dulu. Thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'di wa antum zalimun. Itu Hafs. Kalau kolon dah nampak dari jauh pun dah nampak dah ni. Kalau warna lah nampak lah. Kalau hitam tak nampak juga rasanya. Ini dah warna kan. Dah warna kan. Jadi dah ada tanda sabdu atas huruf ta. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul 'ijl. Bunyi pun lain ya. Thumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Okey? Itu idgham. Baik, selesai. Tentang izhar dan idgham. Okey, boleh ya? Boleh faham? Boleh faham tu, nampak tak bunyi tu? Faham. Okey, alhamdulillah. Baik, kita terus. Ustaz ingatkan malam ni sempat 2 bab je. Tapi Ustaz dah standby tajuk yang ke bab yang ketiga. Bermakna kalau habis yang tajuk yang ketiga, tuan-tuan puan semua, kita ada 2 tajuk saja lagi lah. Tajuk yang mudah, ya idhafah dengan ya zaidah. 2 tajuk ni senang je. Nanti mungkin minggu depan kita sempat cuba praktikal, cuba baca beberapa ayat daripada mana-mana surah untuk kita baca riwayat kolon ya, insya-Allah. Untuk minggu depan. Di minggu ni kita cuba habis satu lagi tajuk. Okey. Baik. Kita terus. Tajuk ni bab al-fath. Imalah. Dan di antara 2 lafaz. Bab al-fath, imalah dan di antara 2 lafaz. Bab yang ke-11. Al-fath. Al-fath ibarat daripada buka mulut. Fathah, buka. Fath tu maknanya ibarat kepada buka mulut. Dengan sebab kita melafazkan sesuatu huruf. Mana-mana huruf memang kita buka mulut. Baris bawah pun buka mulut, baris depan pun buka mulut, memang buka mulut. Tapi caranya berbeza. Fathah itu maknanya buka mulut. Kalau kita baris depan, kita muncungkan bibir mulut. Buka tapi kena muncung. Ya, bila kita sebut ba baris atas, ba, ta, sa, cuba muncungkan bibir mulut, sebut ba baris atas, memang susah nak buat. Jadi macam mana kalau ba baris atas muncungkan bibir mulut? Bo, akan bunyi gitu. Ya, o, bo, to, bunyi gitu. Tapi ba itu merujuk kepada ibarat kepada buka mulut dengan kita sebut sesuatu huruf. Dan ia adalah merupakan lahjah pertuturan ahli Hijaz. Ahli Hijaz yang berada di dekat dengan sungai Laut Merah. Kawasan dia, kalau tengok Ustaz ambil peta tu boleh nampaklah kawasan hijau tu, itu adalah yang disebut sebagai bahagian Hijaz, yang mana penduduk-penduduk di situ adalah terdiri daripada Quraisy. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsanya Quraisy. Ansar,
Saqif sebab dia sebab termasuk Madinah, Hawazin, Sa'd bin Bakr dan Kinanah. Ini adalah di mana kabilah-kabilah Arab yang mereka lebih masyhur dengan pertuturan Fath, Al-Fath. Kalau kita orang Melayu lah, bagi Ustaz dan Ustaz rasa yang banyak fathahnya baku lah, senang fahamnya baku. Ya, macam Indonesia. Indonesia dia banyak bakunya, kawasan-kawasan tertentu lah bakunya. Kalau Malaysia kita kata Kedah ada bakunya. Kalau Kelantan lain pula bunyinya, kan? Jadi kalau sebut saja Fath itu merujuk kepada kabilah-kabilah Arab, Quraisy, Ansar, Thaqif, Hawazin, Sa'd bin Bakr dan Kinan. Okey. Imalah pula maksudnya condong. Imalah condong. Nampak pokok kelapa tu condong sujud nak ambil ke bawah dah tu, nak sampai ke laut dah tu. Condong. Ya, ibaratnya begitulah imalahnya. Daripada atas tegak, ya, daripada tegak dicondong ke bawah. Condong ke bawah. Tak sampai bawah pun condong je. Condong sebutan fathah tadi ke arah kasrah, ke arah baris bawah. Ataupun kita kata alif tadi, alif, ba, itu alif. Ba condongkan ke arah huruf ya. Bi condong ke arah itu tapi tak sampai bunyi bi. Ia juga dipanggil al-kubra dan al-idja'. Al-kubra wal-idja'. Itu istilah. Tapi jangan pakailah idja'. Kita banyaknya pakai imalah kubra, kan? Imalah kubra. Okey. Manakala maksud antara dua lafaz. Antara dua lafaz ialah imalah sughra. Dua lafaz ni fathah pun tidak, imalah kubra pun tidak. Jadi dia duduk tengah-tengah. Fathah pun tidak, imalah kubra pun tidak. Jadi dia berada di tengah-tengah tu dipanggil sebagai imalah sughra. Ya, jadi kita boleh buat kesimpulan imalah tu ada dua, imalah sughra, imalah kubra. Macam qalqalah lah. Qalqalah ada dua, sughra, kubra. Okey. Jadi maksud baina lafzaini, antara dua lafaz ialah imalah sughra, iaitu sebutan antara bunyi fathah dan bunyi imalah kubra. Juga dia masyhur juga dengan istilah taqlil. Kalau kita kata taqlil bermaksud imalah sughra. Ya, ia bermaksud imalah sughra juga. Dan imalah ini merupakan lahjah bagi ahli Najd daripada Tamim, daripada Asad dan Qais. Ada kabilah-kabilah tertentu yang mereka pertuturan mereka itu banyak yang guna pakainya imalah. Beza dengan fathah. Kalau kita kata Melayu ni, contohnya di Malaysia ni, Kelantan lah yang banyak imalahnya, banyak condongnya. Bunyi lewehnya. Bunyi miringnya, ya. Bunyi yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklumlah bunyinya macam mana, ya. Kalau ikan tu jadi ikan. Kalau udang tu jadi udang. Tu condongnya tu. Ayam air. Okey. Dalam bab ini Ustaz akan jelaskan bagi riwayat Qulun, lafaz yang dibaca dengan imalah. Kita akan cerita lafaz yang dibaca dengan imalah. Dan satu lagi, lafaz yang harus kita baca dua wajah. Taklil boleh, fathah pun boleh. Boleh dua-dua. Taklil boleh, fathah pun boleh. Okey. Baik, lafaz yang dibaca dengan imalah ialah kalimah harin. Harin ini satu-satunya yang dibaca dengan imalah. Harin dalam surah At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin. Harin itu kalimah. Harin fanhara bih. Itu kita baca hafs.
Ya, kalau baca kolun, kalimah harin dia kena imalahkan, dan di sini ada juga farsi huruf lah. Ya, kalau kita tengok dalam Qurannya, dia ubah pada kalimah assasa dibaca usisa, bunyanahu dibaca bunyanuhu. Afaman ussisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman ussisa bunyanuhu أَمَّنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هِيرٍ. Itu bunyi imalah. Jurufin hirin. Nampak? Harin itu fathah. Hirin itu imalah. Ala syafa jurufin hirin fanhar bihi fi nari jahannam. Dia kalimah khusus. Dia tak ada formula. Dia berbeza kalau kita belajar waras nanti, ada formula. Jadi ini tak sakit kepala sangatlah, tak payah pening, tak pening sangatlah. Waras pun taklah pening, tapi dia banyak perbincangan. Yang ni senang. Kalimah ini dia, lagipun kalau kita pakai Quran kolun, dah ada tanda titik dia dekat di bawah alif tu, itu simbol kepada bacaan imalah. Bila Ustaz sebut imalah atau kita baca mana-mana buku yang dia itlakkan, dibaca dengan imalah. Dia tak kata surah, dia tak kata kubra, dia sebut imalah. Kena faham di situ yang dimaksudkannya adalah imalah kubra. Imalah kubra. Kalau dia tak sebut surah atau kubra. Tapi kalau dia dah nak maksudkan imalah surah, dia akan terus cakap imalah surah. Ataupun dia guna istilah taklil. Okey, itu kena faham. Baik, itu satu ya. Jurufin hirin. Okey. Yang ni panjang cerita juga ni. Lafaz yang harus dibaca fathah atau taklil. Mana-mana tempat. Senang je. Kalimah ini je, kalimah At-Taurah. Mana-mana tempat dalam Quran. Kalau kita jumpa kalimah At-Taurah, kita boleh buat fathah boleh, taklil pun boleh. Kalau fathah itu dah biasa kita baca. Tertinggal kalimah nazzala. Ambil yang ni. Nazzala alaikal kitab. Ustaz tertinggal kalimah nazzala. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Taurat wal Injil itu dah biasa kita baca. Dan kita pun biasa sebut. Cuma kita orang Melayu cakap apa? Kitab Taurat. Taurat kan? Ra tu dah jadi nipis. Kitab Taurat. Taurat itu tebalkan ra. Jadi itu bacaan fathah. Wa anzalat Taurat wal Injil. Tak ada masalah. Itu dah biasa kita baca. Kalau kita nak baca wajah taklil, bunyinya macam mana? نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة bunyinya at-taurata, itu bunyi taklil. At-taurata kena copy sebutan. وأنزل التوراة bunyinya macam tu. Jangan terlalu kuat. Wa anzalat taure. Itu dah nak jadi macam Kelantan tu. Taure. Atau wa anzalat taure. Itu dah nak jadi macam Terengganu. Duduk tengah-tengah, jetih lah agaknya. Macam jetih. Tengah-tengah. Taure pun tidak. Taure pun tidak begitu. Ya. Apa yang Ustaz ambil lah. Mungkin ada yang ambil wa anzalat taure. Itu mungkin dia dengan guru dia lah yang Ustaz ambil. Cara bacaannya wa anzalat taurata wal injil. At-taurata wal injil. Boleh ya? Jangan turun kuat sangat. Wa anzalat tauri, itu dah condong kuat sangat. Tauri itu dah jadi imalah kubra. Angkat sikit. At-taurata, angkat sikit. Taurata. Ya.
Ini Ustaz bagi panduan lah. Jadi nak betulkan tu boleh cuba buat semakan dengan guru lah. Talaki dengan guru. Okey. Baik. Perhatian. Ada masa 10 minit lagi, saya ambil 5 minit je. Kalau sempat. Kalau tak sempat, kita continue pada minggu depan. Tapi dia ada tiga cerita. 3 penerangan. Perhatian, dalam buku Ustaz tak masukkan ya. Ustaz tak masukkan dalam buku Ustaz yang ni. 3 poin ni. Ni penambahan lah. Ya. Ini kalau kita nak betul-betul nak ikut tahrirat yang ulama membuat, orang panggil cuba mengenal pasti bacaan yang betul-betul mengikut Thariq Asy-Syatibi. Supaya tak bercampur aduk dengan Thariq yang lain. Jadi ada kaedahnya. Walaupun ada juga yang mana umum tentang kalimah Taurah. Isunya ialah macam ni. Kalau dalam ayat dia ada mim jamak, dia ada mak munfasil, dia ada kalimah Taurah, ada 3 benda. Ada mim jamak, ada mak munfasil, ya, dan kalimah Taurat berimpun dalam satu ayat, dan kalimah Taurat ni berada di tengah-tengah. Tengah-tengah antara 2 hukum. Pertama sekali kita jumpa untuk checkpoint pertama, jumpa mim jamak. Lau annahum mim jamak aqamut taurata, kalimah Taurat, wal injila wama mad munfasil. Nampak tak? Dia berada di tengah-tengah tu. Jadi kalau kita jumpa pattern ayat yang macam ni, ini surah Al-Maidah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan talaki Quran, talaki, sampai pertama sekali akan jumpa surah Maidah ayat 66, ingat kaedah. Ada cara bacaannya. Okey? Baik, ini formula dia. Ini jadual dia. Kalau Ustaz susahnya nak ingat, yalah tak payah hafal. Benda ni letak kat depan. Letak kat depan masa nak talaki. Masa baca, tengoklah jadual. Bukannya susah pun. Kan? Kita belajar. Kalau bila kita dah berulang kali baca, berulang kali, dia memang akan ingat, insya-Allah. Akan ingat. Ya? Lau annahum, tengok jadual yang pertama, garisan yang pertama, formula ataupun tengok pada bilangan wajah yang pertama, lau annahum, matikan, aqamut taurah, baca fathah, wal injila wama, kena tawassut, wama unzila ilaihim, matikan. Sebab apa kena matikan yang ilaihim? Ini senang je, kalau depannya mati, yang tu pun mati. Ilaihim mir rabbihim, dah senang, dia follow je yang sebelum tu. La akalu min fawqihim, matikan. Wa min tahti arjulihim, matikan semualah kalau dah mati yang pertama. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, matikan lagi. Lau annahum aqamut taurata, taklil. Taurata wal injila wama, baca dengan 2 harakat. Wama unzila ilaihim, matikan. Okey. Tadi fathah. Bila fathah, terus skip kepada tawassut. Dia tak ada 2, dia tak boleh baca 2. Sebab itu bukan thariq dia. Kalau dah baca fathah, dah kena tawassut. Kalau dah taklil, kita boleh qas, boleh baca 2 harakat. Kemudian kita baca sekali lagi dengan tawassut. Okey, ya, siapa yang angkat? Ada yang nak tanya? Tak ada. Okey. Baik. Yang ada Ustaz. Iskan tak Ustaz? Oh, iskan, mematikan. Mematikan. Mematikan mim. Lau annahum, matikan mim. Aqamut. Okey, ini Ustaz buat yang ketiga ya, line yang ketiga. Lau annahum aqamut taurata, taklil, wal injila wama, tawassut. Tawassut ni 4 harakat ya. Tawassut 4 harakat. Wama unzila ilaihim, iskan, matikan. Mir rabbihim, iskan.
Matikan juga. La akalu min fawqihim. Okey. Line yang keempat. Lau annahumu. Sekarang dah silah. Bila kita dah silah, lau annahumu aqamut taurah. Boleh baca fathah. Wal injila wa ma. Dua harakat. Unzila ilaihimu. Kena silah juga. Min rabbihimu. Silah. La'akalu min fawqihimu. Silah juga. Wa min tahti arjulihim. Bila dah kita silah, kita kena teruslah. Ustaz buat contoh je. Contoh je kat situ. Kita tak boleh berhenti dengan silah. Tak boleh. Min rabbihimu. Berhenti begitu tak boleh. Ustaz cuma buat contoh saja ya. Okey, yang kelima, kita silahkan lagi. Silahnya sekarang dah 4 harakat. Lau annahumu aqamut taurata. Dah kena taklil. Dah kena taklil sebab kita dah nak baca track 4 harakat munfasil. Wal injila wa ma unzila ilaihimu min rabbihimu la akalu min fawqihimu wa min tahti arjulihim. Okey, ini jadualnya. Ini formulanya. Kalau kita jumpa ada mim jamak, ada at-taurah, ada mad munfasil. Mohon maaf Ustaz. Ya. Berarti mim jamaknya matinya atau sukunnya 3 kali ya Ustaz? Kalau di sini yang matinya 3 kali. Ilahnya 2 kali. Ya Ustaz. Dia tak boleh. Dia tak boleh lagi wajah, yang tak boleh lagi ada 3. Tak boleh baca. Mengikut tarik yang Asy-Syatibi. Contohnya yang pertama iskan. Yang pertama iskan, matikan mim, fathah atau roh, dia tak boleh baca qas. Dia kena terus skip kepada tawassul. Okey? Kalau kita baca taklil pada taurah, dia boleh. Qas boleh, tawassul pun boleh. Kalau silah masa baca fathah at-taurah, dia tak boleh tawassul. Masa baca taklil, dia tak boleh qas. Jangan fikir, jangan takut, jangan fikir alamak susah. Tak payah hafal. Benda ni ada, yang ni ada boleh boleh catat, letak kat depan masa lelaki tu saja. Baik. Boleh ya? Okey. Ini satu pattern lah. Yang pertama. Ada 3 pattern lagi, tapi manakala masa dah habis, Ustaz stop dekat sini. Ada 2 lagi, yang ni 2, nanti kita tengok balik, tak nak laju-laju. Sebab minggu depan kita banyak masa, sebab tajuk yang akan dibincangkan adalah tajuk yang senang, berkenaan dengan ya idhafah dengan ya zaidah, ya, insya-Allah. Okey. Baik. Kita habis itu. Okey. Baik, sebelum akhir macam biasa kan? Reza, kita macam biasa kan? Ke malam ni luar biasa? Macam biasa kan? Macam biasa maksudnya yang inilah. Ini macam biasa kan? Betul Kak Liza? Kak Lina? Kak Ros? Kak Tin macam biasa kan? Ya Ustaz, macam biasa. Okey, nak dengar suara Kak Tin je. Okey, baik. Kita ada 2 soalan ya. Ada 2 soalan dan soalan ini mudah-mudah
kita bagi macam biasa juga bagi peluang kepada yang belum menjawab untuk mereka jawab. Jadi lagi lama program kita, nampaknya semua akan dapatlah hadiah. InsyaAllah. Baik. Soalan yang pertamanya ialah okey, apakah yang dimaksudkan dengan naqal dan sebutkan satu kalimah dibaca naqal bagi kolon. Angkat tangan ya, angkat tangan. Betul Kasu. Kasu ya baik daripada Singapura. Maksud nakal tu dipindahkan Ustaz. Pindahkan apa? Pindahkan barisnya. Berpindah baris. Tu tak Ustaz? Pindahkan baris apa? Baris, komplitkan. Baris apa nak kena pindah? Baris hamzahnya pada huruf mati yang terletak sebelumnya. Okey, tu baru komplit. Kalau sebut pindah nanti confuse, pindah rumah. Boleh jadi pindah rumah. Pindah tempat kerja boleh jadi juga kan. Pindah baris hamzah. Okey, apa kalimahnya? Kalau hafaz dibaca dengan al-ana, tapi dia dibaca dengan qalun membacanya dengan alana Ustaz. Nak dengan 6 harakat. Okey, itu contoh satu kalimah yang dibaca dengan naqal, iaitu dalam surah Yunus kan, kalimah alana dibaca alana. Okey, alhamdulillah, tahniah kepada Kak Su telah dapat jawab soalan yang memang senang je. Senang memang nak suruh jawab pun. Okey, itu selesai soalan pertama. Soalan yang kedua ditulisnya begini, bukan berbunyi, ditulis. Okey. Angkat tangan. Macam mana nak hilangkan? Siapa jumpa dulu dalam buku dia boleh jawab dulu. Jelaskan perbezaan bacaan antara qalun. Nombor 2, jelaskan perbezaan bacaan antara kolon dengan hafs pada ayat. Irkam ma'ana. Payah ke? Rasa macam senang je ni. Sebab ada dalam buku. Ataupun tak ada buku, ada dalam nota yang disalin tadi. 1 minit. 1 minit bagi peluang fikir. Ustaz. Kak Siti Mariam. Kak Siti Mariam dah pernah jawab. Ustaz ingat ni Kak Siti dah pernah jawab. Ingat kalau tu datin tak ingat tu. Okey. Bagus memory Ustaz. Saya jawab Ustaz. Angkat tangan. Angkat tangan. Tak jumpa Kak Siti Nora tak jumpa nak tekan angkat tangan Ustaz faham lah tu. Mana tak ada tangan? Faham. Okeylah, jawablah Kak Siti Nora. Dibaca dengan diizharkan dan diidghamkan. Diizharkan dan diidghamkan, siapa tu? Nak tahu perbezaan, kena sebut kolonnya macam mana. Perbezaan kena baca ke? Bukan. Maksud Ustaz, kolonnya macam mana? Apa yang hukum dia? Hafnya apa hukumnya? Kolon diizharkan. Izharkan saja ke? Izhar dan izhar dan idgham. Izhar dan idgham maknanya 2 wajah lah kolon. Ada wajah. Kalau hafs idgham kan saja. Idgham. Kalau idgham bunyinya macam mana Kak Siti? Idgham ya. Ini. Ya. Irkam. 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 Irkam apa? Sambunglah. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Masukkan ba dalam ini. Maknanya perbezaannya ialah kolon boleh 2 wajah. Haf hanya 1 wajah.
Kolun izhar boleh, idgham boleh. Kolun izhar boleh, idgham boleh. Haf hanya satu saja, iaitu idgham. Okey, tahniah kepada Kak Siti Nora binti Sulaiman. Wah, komplit dia tulis nama di Zoom. Alhamdulillah. Sama. Okay. Alhamdulillah, tahniah kepada dua pemenang kita pada malam ni yang dapat jawab dua soalan kuis tadi. Pertama Kak Su Subia Baing daripada Singapura dan yang kedua Kak Siti Nora daripada mana? Daripada Selangor. Kelang. Daripada Kelang. Alhamdulillah. Okey, orang dekat ada, orang jauh pun ada. Jadi selesai kita malam ni perbincangan kita tentang dua bab tadi. Pertama tentang naqal, kemudian masuk izhar idgham, lepas tu kita masuk tentang fathah, imalah dan juga taklid. Yang ada berbaki lagi dua poin yang insya-Allah akan dibincangkan pada minggu hadapan, dan minggu depan sekali lagi saya sebut adalah bentangan yang terakhir untuk riwayat Qadun, riwayat Qadun, dan seterusnya minggu yang satu lagi kita dah berpuasa. Tengok akan dibincangkan mana waktu yang sesuai, sama ada nak berehat panjang untuk bulan Ramadan atau nak continue akan diubahkan waktu yang lain, akan dimaklumkan pada minggu hadapan, ya, insya-Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, kepada kami, ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami Allah apa yang belum kami tahu daripada Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadikan Al-Quran kepada kami ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datin. Sama-sama. Okey, sama-sama. Bye. Okay.